dengan memukul ibunya dengan menggunakan penukul, okey, sehingga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpuluhan kepada anda di luar sana konco-koncoku. Welcome to my channel. Terima kasih kerana klik video ini untuk mengetahui konten yang saya keluarkan every week setiap hari Selasa. Terima kasih banyak, dan siapa yang belum subscribe, please subscribe, turn on your notification, okay? So pada minggu ini, kes yang saya ingin kongsikan dengan korang semua iaitu kes yang agak special sebab ianya sangat kejam tetapi tidak diwar-warkan lah. Ianya terjadi di Amerika Syarikat, iaitu kes pembunuh bersiri dengan IQ-nya 145 iaitu Edmund Kemper. So jom into the deep case. So Edmund ni sebenarnya dia ada naluri membunuh dari kecil lagi guys, di mana perangainya yang pelik sehingga kan keluarganya tidak dapat menghandle lah perangai Edmund ni. Dilaporkan bapa Edmund ni seorang veteran daripada Perang Dunia Kedua guys, dan juga dikahwinkan dengan perkahwinan paksa dengan ibunya iaitu Clennell Elizabeth Kemper. Kalau korang nak tahu, Clennell ni, ibunya ni seorang yang ketagih alkohol tau, selalu minum arak, mabuk-mabuk. Bukan disebabkan oleh dia ada gangguan personality, that's why dia ambil alkohol yang berlebihan. Menurut laporan juga, Edmund bapa dia ni pernah mengikuti ujian nuklear tau semasa Perang Dunia Kedua ni. Dia berkata hidup bersama Clennell, isterinya ni, lebih teruk daripada ujian nuklear guys. So bayangkan hari-hari mungkin diorang bergaduh dan bertengkar sebab ibunya ni ketagih dengan alkohol. Clennell ni, ibunya sering berkata yang ayahnya ni seorang yang tak guna dan mempunyai pekerjaan yang kotor. Clennell juga dilaporkan tidak mau memanjakan anak-anaknya tahu, sebab kononnya dia tak mau anaknya menjadi lembut dan juga homoseksual. Disebabkan keadaan hidupnya dari kecil begitu kan, dia pun mempunyai fantasi gelap mengenai sexuality dan juga pembunuhan guys. Pada usianya yang kecil, dia telah memenggal kepala patung kakaknya, dan dilaporkan juga dia telah mengintai ataupun mengintip gurunya sendiri dengan menggunakan senjata bayonet bapaknya, okey. Tapi masa tu dia belum start membunuh lagi lah. Pada usianya 10 tahun, dia sudah start membunuh, tapi bukan manusia, tapi haiwan, iaitu kucingnya sendiri. Dan pada usia 13 tahun, dia melakukan lagi perkara sama, membunuh kucing. Tapi kali ni guys, dia menyimpan bahagian ataupun sebahagian badan kucing tu di dalam almari guys, sehingga ibunya sendiri jumpa. Pada tahun 1957, ayah Edmund ni telah meninggalkan dorang, mungkin tak tahan dah dengan ibunya iaitu si Clennell tu. So dia pun meninggalkan keluarga tu. So tinggal dia dengan kakaknya lah, tinggal bersama ibunya. Pada usia Edmund yang sangat muda tu, sekitar 11 ke 12 tahun, ketinggiannya sudah mencecah 205 cm guys. Di mana ibunya sendiri, si Clennell yang kaki minum tu, pun takut dengannya. So dia, apa yang dia buat? Dia mengurung Edmund ni di ruang bawah tanah dan mengunci Edmund dekat sana lah. Kononnya dia berkata dia takut Edmund ni mencederakan saudara perempuannya. Bukan itu saja guys, Edmund juga menjadi sasaran dan juga mangsa kepada makian dan cacian daripada ibunya. Kononnya ibunya cakap tiada siapa yang akan sayang kau, tiada perempuan yang akan sayang kau, no one. Akibat daripada tekanan dan juga kehidupan yang sangat sengsara di bawah jagaan ibunya, Edmund telah berjaya melarikan diri ke tempat ayahnya pada usia 14 tahun guys. Walau bagaimanapun, bila dia sampai je ke tempat bapaknya ni telah berkahwin lagi dan menghantar Edmund kepada datuk dan neneknya di ladang, dan dia pun dibesarkan di sana lah. Bayangkanlah, dia kurang kasih sayang ibu dan ayah, and then jadi macam ditolak-tolak lah dari satu tempat ke satu tempat, and then last dia ditolak ke tempat atuk dan neneknya. Di sana dia melepaskan amarah, geram dan bermacam-macam emosinya tu kepada datuk dan neneknya guys. Diorang sering bertengkar, dia melawan, dan ada satu hari tu mungkin dia dah tertekan sangat. Lepas bertengkar, dia pun membunuh neneknya, okey.
Dan paling bestnya guys, bukan neneknya saja dia bunuh. Selepas tu dia cari datuknya, and then dia tembak sama dengan alasan dia tak mau datuknya bersedih kerana akan mengetahui neneknya telah meninggal. Tapi yang bagusnya mengenai si Edmund ni, lepas dia melakukan pembunuhan tu, dia macam tersedar dan dia terus call maknya dan dia tanya apa yang harus dia lakukan. Akhir sekali dia pun akur dan menyerah diri kepada pihak polis. Tibanya dia dihantar ke hospital jenayah atas Kedaro. Dan di sanalah guys dia menjalani ujian IQ, okey. Dan orang di sana macam doktor-doktor pun terkejut kerana dia mempunyai IQ sebanyak 145. Pada ulang tahunnya yang ke-21, dia pun telah dibebaskan dan dia kembali ke pangkuan ibunya dan menjalani kehidupan di sanalah. Dan waktu tu ibunya bekerja sebagai pembantu pentadbiran universiti di California. Actually dia sebenarnya masih diminta untuk datang ke hospital tu untuk review lah sebab dia mempunyai masalah mental kan. Tapi dia dikategorikan sebagai pesakit yang berisiko rendah. Selepas beberapa tahun, Edmund ni pun start untuk berpindah randa untuk berdikari lah kononnya. Tetapi sekali-sekala dia akan pulang ke rumah ibunya kerana kehabisan duit. Dan di awal usianya 20-an, dia dah start melakukan pembunuhan guys. Dan mangsa pertamanya itu bernama Mary Ann dan juga Anita. Dua orang, okey, iaitu pelajar daripada California State University. Kata Edmund sebenarnya dia hanya ingin merogol dua orang gadis tu, tetapi dengan keadaan yang panik dia telah terbunuh dan mencekik mereka sehingga mati. Mayat-mayat tu dibawanya ke rumah terletak di Alameda. Dan yang paling bestnya guys, dalam perjalanan dia balik ke rumah tu, sebenarnya dia melalui satu roadblock tau. Dan dia ditahan kerana lampu belakang keretanya rosak. Tapi polis tu tak mensyaki apa-apa pun dan dia lepas daripada roadblock tersebut. Lepas tu dia sampai je di rumah, dia rogol mayat-mayat tersebut. Lepas tu dia potong kepada beberapa bahagian dan membuang mayat tersebut di lembah-lembah yang berdekatan lah di sekitar tempat tu. Mangsa seterusnya pula adalah Aiko Ko, iaitu seorang penari Korea yang berusia 15 tahun guys. Pada tahun 1973, Edmund ni mengalami krisis kewangannya dan dia kehabisan duit lah. So dia pun pulang ke tempat ibunya di kampus California University. Bila di sana tu dia bukan berdiam diri, okey, tapi dia meneruskan lagi legasi pembunuhannya dengan melakukan 3 lagi pembunuhan yang dibuatnya kepada pelajar di situ. Malah salah satu mayat tu dia penggal kepala dan menanam kepala mangsanya di halaman rumah ibunya, okey. Dia juga berkata dia tanam kepala tu menghadap bilik ibunya kerana sikap ibunya yang semua orang sanjung. So, ya. Dan akhirnya pada 20 April 1973, pembunuhan Edmund ni sampai ke kemuncaknya di mana dia telah membunuh ibunya sendiri dengan memukul ibunya dengan menggunakan penukul, okey, sehingga mati. Ketika itu ibunya dalam keadaan tidur. Bukan itu saja guys. Lepas dia bunuh ibunya, dia penggal kepala ibunya tu. And then dia melakukan oral sex dengan kepala tersebut. Lepas tu dia letak kepala ibunya di hall rumah dan jadikan kepala tu sebagai dad untuk hiburannya. Dan sebelum tu juga Edmund telah memotong lidah dan juga peti suara ibunya dan dibuang di tong sampah. Mungkin disebabkan ibunya kan suka membebel dan mencaci maki orang. That's why Edmund melakukan hal sedemikian. Lepas tu kan guys, dia macam nak ubah angin dan melarikan diri lah maybe ke Colorado. Tapi dia tiada kenderaan. So apa yang dia buat, dia jemput kawan baik ibunya untuk datang ke rumah. Kononnya ibunya ada buat masak-masak lah. So kawan ibunya pun datang dengan tak tahu apa-apa. Sesampainya di rumah tu, dia terus bunuh kawan ibunya tu dan melarikan kereta ke Colorado. Selepas beberapa ketika, dia tidak mendengar apa-apa berita pun mengenai pembunuhan dan juga kes ibunya ni. So dia pun tak puas hati. Apa yang dia buat, dia telefon polis dan mengaku bersalah guys.
Polis sebenarnya tak berapa percaya tahu, sebab takkanlah ada pembunuh yang senang-senang nak mengaku bersalah kan, dan mengaku apa yang dia buat terhadap ibunya sendiri. So polis pun curious mengenai perkara tersebut. Apa yang Edmund buat, dia bongkar balik semua pembunuhan-pembunuhan yang dia telah lakukan dari satu tempat ke satu tempat, dan polis cek data dan maklumat yang mereka ada, dan ya, memang betul. Polis pun bertanya tahu, macam kenapa kau nak mengaku kan lepas kau buat semua ni, sedangkan kami langsung tak mempunyai apa-apa clue mengenai pembunuh tu. Edmund pun menjawab dia telah hilang tujuan asalnya dan dia mau berhenti. Apa tujuan asalnya? Dia mahukan perhatian sebenarnya. Edmund pun ditangkap dan disabitkan dengan 8 tuduhan. Dia cuba untuk membunuh diri sebanyak 2 kali tapi tidak berjaya. Lepas tu dia pula cuba untuk memohon untuk mendapat hukuman mati. Lagi sekali tidak berjaya. Sebaliknya dia mendapat hukuman penjara seumur hidup atas 7 pertuduhan tu guys, berturut-turut. Edmund telah dipenjarakan di penjara perubatan California bersama Herbert Mullin dan Charles Manson, di mana dorang ni masih lagi tinggal di situ sampai ke hari ini. Semasa di penjara kan guys, dia menjadi seorang sukarelawan untuk wawancara daripada wartawan ataupun daripada penguat kuasa undang-undang, iaitu pelajar-pelajar yang ingin belajar mengenai kes dan orang buat liputan. Dia menjadi sukarelawan kerana dia inginkan perhatian tu kan. So Edmund Kemper ni menjadi model banduan di penjara perubatan California guys. Dia juga bertanggungjawab untuk menjadualkan temu janji tahanan lain dengan psikiatrik. Juga telah menghabiskan masa lebih kurang 5,000 jam dalam pita rakaman untuk orang buta. Dan ya, berakhirlah kes pembunuh bersiri yang mempunyai IQ 145, iaitu Edmund Kemper. So apa pula pendapat korang mengenai kes ni? Ataupun korang ada kes-kes yang ingin dikongsikan dan juga ingin saya ulaskan, jangan malu dan segan, just komen di bawah ataupun direct DM di Instagram ataupun Facebook yang linknya saya letak di bahagian description. Akhir sekali, jangan lupa untuk ambil pengajaran sebanyak mungkin kerana itu adalah objektif konten saya. Oh ya, sehingga berjumpa lagi untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum. Hantar memang.